Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Dr. Suhaila serta rakan-rakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, insya-Allah. InsyaAllah saya berserta dengan rakan-rakan akan membentangkan tajuk masalah solidariti dan kerjasama dalam kalangan OIC dan negara-negara Islam. Ahli kami terdiri daripada saya, Muhammad Rafi bin Burhan, yang keduanya Muhammad Khairuddin bin Sabtu, yang ketiga Zulkifli bin Ibrahim, dan yang keempat Hairul Anwar bin Abdul Rahman. Dan seterusnya, kami telah membahagikan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertamanya bahagian maksud solidariti itu dan juga pertubuhan OIC. Dan yang bahagian kedua, masalah peranan dan bentuk kerjasama negara-negara OIC. Bahagian yang ketiga, isu kerjasama negara OIC. Dan bahagian yang keempat, penyelesaian dan kesimpulannya. Jadi bahagian-bahagian ini kita bahagikan kepada 4 bahagian, dan setiap bahagian akan dibentangkan dan diterangkan oleh setiap seorang daripada ahli kumpulan kami, insyaAllah. Jadi bahagian yang pertama berkaitan dengan maksud solidariti dan pengenalan pertubuhan negara-negara OIC. Solidariti ini dia berasal daripada 2 perkataan, iaitu solid dan unity, yang bermaksud perpaduan ataupun perjanjian peranan atau tindakan, terutama dalam kalangan individu yang mempunyai minat yang sama dan sokongan bersama dalam satu kumpulan. Jadi boleh dikatakan solidariti ini seperti kita katakan sebagai kesepakatan, persetujuan ataupun kerjasama, persaudaraan ataupun saling sokong menyokong antara satu sama lain. Ini bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa innamal mu'minun ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita orang Islam, orang-orang beriman adalah ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah antara kamu semua, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga ada menyebutkan mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu aduwwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal huma. Nabi SAW pernah menyatakan bahawa perumpamaan seseorang mukmin dengan mukmin yang lain, masalul mukminin, antara orang-orang mukmin, orang-orang beriman dengan orang beriman yang lain ini diumpamakan dalam kasih sayang, dalam mencintai, mengasihi dan menyayangi. Dia seolah-olah seumpama satu badan, satu jasad. Kalau sakit satu anggota badan kita, maka seluruh badan akan merasai kesakitan. Begitulah yang dipanggil dengan solidariti. Dan OIC ini kita
Lihat OIC ataupun Pertubuhan Persidangan Islam ini ditubuhkan pada 25 September 1969, iaitu pada 12 Rejab 1389 Hijrah. Ia bersempena dengan persidangan dunia Islam yang pertama di Rabat, Maghribi, ketika memuncaknya serangan ganas terhadap Masjidil Aqsa oleh orang-orang puak-puak Zionis. Tindakan biadab puak Zionis itu mendorong para pemimpin Islam menubuhkan sebuah pertubuhan antarabangsa bagi memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam segenap bidang di seluruh dunia. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikan, baikkan, cantikkan hubungan antara sesama Islam satu dunia. Inilah yang ditubuhkan OIC ini. Dan OIC ini pertubuhan kedua terbesar selepas PBB. Ia mempunyai 57 anggota negara, termasuk Afghanistan, Albania, Algeria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, masuk negara kita, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Maghribi, Mesir, Nigeria, Qatar, Arab Saudi, Senegal dan yang lain-lain lagi. Dan seterusnya insya-Allah akan wabarakatuh. Saya Muhammad Khairuddin bin Sabtu, insya-Allah akan menyambung pembincangan yang telah dilakukan oleh sahabat saya, dan seterusnya adalah mengenai objektif OIC, yang mana kita tahu terdapat lebih kurang 5 objektif yang digariskan dalam penubuhan OIC. Yang pertama adalah tentang perpaduan, iaitu untuk memupuk perpaduan dan menyelaraskan kerjasama di kalangan negara anggota dalam pelbagai bidang. Yang kedua, memelihara maruah, meningkatkan perjuangan umat Islam bagi memelihara maruah kemerdekaan dan hak mereka, terutama seperti yang berlaku di Palestin. Yang ketiga, perbezaan kaum, iaitu menghapuskan perbezaan kaum, penindasan dan penjajahan dalam sebarang bentuk. Yang keempat adalah mengenai keamanan, menyokong usaha ke arah melahirkan keamanan dan keselamatan berasaskan keadilan. Dan yang seterusnya, kerjasama mewujudkan suasana yang mendorong lahirnya kerjasama dan kesefahaman di kalangan negara anggota dengan negara yang lain. Baik, yang seterusnya adalah mengenai bahagian yang kedua adalah masalah solidariti dan kerjasama di kalangan negara-negara OIC. Baik, antara masalah yang pertama ialah OIC perlu mempunyai keberanian dan semangat yang kuat untuk bertindak. Maka seluruh umat Islam pasti akan berdiri teguh di belakang OIC. Yang mana kita lihat terdapat perbezaan pendapat di kalangan beberapa negara OIC, iaitu tentang sesuatu masalah. Dan kita dapat melihat bagaimana negara-negara besar seperti Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah banyak memberi tekanan kepada negara-negara Islam, terutamanya untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Hanya beberapa negara yang masih kekal dengan pendirian seperti Indonesia, Malaysia dan beberapa negara lain yang kekal dengan pendapat tidak mahu mengadakan hubungan diplomasi dengan Israel. Yang seterusnya adalah OIC perlu bersikap dewasa dan matang dalam memainkan peranannya di persada dunia. Yang mana OIC perlu lebih tegas, perlu lebih matang, dan setiap keputusan yang dilaksanakan perlu dengan tindakan, bukan hanya sekadar kata-kata semata-mata. Baik, yang seterusnya OIC dilihat masih gagal menonjolkan diri sebagai sebuah pertubuhan yang kuat, mantap dan disegani. Ini kita dapat lihat yang mana banyak banyak mesyuarat yang telah dilaksanakan oleh OIC, banyak pendirian yang telah diberikan, tetapi tidak cukup mantap kerana di kalangan negara terdapat perbezaan pandangan dan pendapat masing-masing. Baik, yang seterusnya ialah bahagian ketiga, isu kerjasama negara OIC. Baik, isu kerjasama negara OIC yang pertama sekali adalah isu Palestin. Kita dapat lihat ini adalah satu isu yang berpanjangan dan berterusan sehingga hari ini. Baik, yang seterusnya adalah isu Rohingya,
yang kita tahu berlaku penghapusan etnik di negara mereka, yang mana Rohingya ini terpaksa berhijrah, terpaksa menjadi pelarian ke negara-negara Islam yang lain. Yang seterusnya, Islamfobia. Ini adalah untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap Islam yang sebenarnya. Dan yang seterusnya, membantu negara-negara miskin, yang mana kemiskinan dan kelaparan sering berlaku seperti di Somalia dan beberapa negara yang sedang berkonflik. Dengan melaksanakan beberapa inisiatif dalam OIC ini, kita akan dapat lihat perkara-perkara ini menjadi tunjang utama untuk diselesaikan oleh OIC. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada kawan saya yang telah membentangkan tajuk sebelum ini. Seterusnya, isu kerjasama negara OIC. Antaranya adalah isu Palestin, isu Rohingya, isu Islamofobia, dan kemudian masalah-masalah kemiskinan dan juga kelaparan, yang mana negara-negara ini menghadapi masalah bukan seketika, tetapi juga masalah ia berlanjutan. Bukan sahaja tanpa penyelesaian daripada negara-negara OIC, malah seolahnya masalah-masalah yang timbul ini seringkali berlaku berulang-ulang kali. Di antaranya adalah isu Palestin. Jadi pelarian Islam di seluruh dunia yang mencatatkan bilangan peratusan tertinggi yang berlaku akibat pergolakan dan juga peperangan, selain kehilangan nikmat keamanan di negara sendiri. Dan kita lihat walaupun negara Islam ni merupakan negara-negara yang kuat dari sudut ekonominya, ramai dari sudut masyarakatnya, dan begitu juga kita lihat ada suara, namun isu Palestin semenjak daripada pencerobohan Israel ke atas bumi Palestin ini, seolah-olahnya badan-badan, contohnya PBB dan badan-badan yang berkuasa dunia yang lain pun seolah-olahnya tidak menunjukkan sikap yang amat penting untuk menyelesaikan masalah Palestin ini. Di antara rundingan Majlis Keselamatan PBB menyeru Majlis Keselamatan PBB untuk melaksanakan tanggungjawab dengan kadar yang segera dengan menggerakkan resolusi yang berkaitan Al-Quds Asy-Syarif. Seterusnya, OIC telah menangani isu dengan bijak di samping rundingan dengan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Seterusnya, menangani isu dengan bijak, iaitu menegaskan bahawa umat Islam perlu bijak dalam menangani isu ini, memandangkan ia boleh disalah tafsir oleh masyarakat antarabangsa dan memburukkan lagi imej Islam itu sendiri. Seterusnya, di dalam isu Rohingya, iaitu umat Islam di bumi Rohingya, di mana kaum Rohingya ialah masyarakat pribumi Myanmar yang menetap di negara itu sejak beberapa generasi dan dikecualikan daripada senarai minoriti etnik dalam Akta Kewarganegaraan 1982. Jadi OIC telah beberapa kali menggesa kerajaan Myanmar supaya mengamalkan dasar telus terhadap minoriti etnik dan agama, termasuk masyarakat Rohingya Islam, dan menganggap mereka sebagai minoriti etnik menurut resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB 238/64. Isunya, mereka tidak dapat merujuk kepada mana-mana kedutaan untuk meminta bantuan kerana mereka tidak punya kewarganegaraan. Jadi OIC
melancarkan kempen, iaitu menggerakkan sokongan antarabangsa bagi tindakan ke atas Myanmar berhubung krisis pelarian Rohingya. Seterusnya, menubuhkan satu jawatan kuasa, iaitu menggerakkan dan menyelaras sokongan politik antarabangsa untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran hak asasi manusia ke atas masyarakat Rohingya. Seterusnya, OIC menggesa agar mengembalikan kerakyatan Rohingya. Myanmar perlu ditekan supaya warga Rohingya diterima semula dan kewarganegaraan mereka dikembalikan untuk membolehkan mereka kembali ke tanah air mereka. Seterusnya, OIC juga mesti menangani permasalahan dan menyelesaikan masalah ini, iaitu Islamofobia. Ya. Islamofobia adalah istilah kontroversi yang merujuk kepada prasangka dan diskriminasi agama Islam dan orang-orang Islam, terutama daripada orang-orang Barat ataupun pertubuhan-pertubuhan yang diasaskan di mana mereka ini melihat Islam sebagai suatu permusuhan. Pada tahun 1997, Badan Amanah Runnymede Trust, sebuah agensi pemikir di United Kingdom, telah menghasilkan satu penulisan yang mentakrifkan Islamofobia sebagai rasa takut dan benci terhadap Islam, lalu membawa kepada takut dan tidak suka kepada Islam. Jadi Islamofobia diakui oleh beberapa sarjana Barat. Antaranya John Esposito telah menulis tentang Islam dan ummah Islam dengan membangkitkan isu seperti militan Islam, tudung dan demokrasi. Terusnya, Karen Armstrong mendapati dalam ajaran Nabi Muhammad mengandungi teologi agama dan toleransi. Seterusnya, Deepa Kumar berhujah bahawa kartun Denmark berkaitan Nabi Muhammad hanyalah serangan perkauman semata-mata. Seterusnya, Liz Piketty mewujudkan semula hubungan antara perkauman dan kawalan imigresen serta berhujah bahawa umat Islam Eropah ditonjolkan di media sebagai warga yang tidak boleh dipercayai. Seterusnya, isu kemiskinan dan kelaparan. Kita lihat negara-negara umat Islam, antaranya di bumi Palestin sendiri, di bumi Syria, berlakunya kepada Rohingya. Seterusnya, kita lihat begitu juga di Rusia, umat Islam di Azerbaijan, di Iraq. Majoriti umat Islam masih bergelut dengan kelaparan, kemiskinan dan kejahilan walaupun memiliki segala kemudahan, minyak, penduduk serta sumber semula jadi. Jadi negara yang terlibat mengambil jalan keluar mudah dan bukannya menghadapi serta mencari jalan penyelesaian masalah sendiri. Jurang pendapatan antara negara Islam terkaya dan termiskin di dunia melebihi 200 kali ganda. Meskipun negara Islam menguasai 59% sumber minyak dan 58% sumber gas asli global. Jadi kita melihat di sini ketidakaturan berlaku di dalam negara umat Islam. Jadi masa inilah OIC perlu memainkan peranan yang penting terhadap di mana negara umat Islam yang kaya kepada negara umat Islam yang mundur, supaya jalan penyelesaiannya dapat diselesaikan bagi menangani isu-isu antara yang paling besar adalah kemiskinan dan kelaparan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya
Hairul Anwar bin Abdul Rahman. Saya sambung seterusnya, iaitu bahagian yang keempat, penyelesaian dan kesimpulan. Bagi cadangan penyelesaian masalah, yang pertama, melaksanakan penstrukturan semula terhadap Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Yang kedua, mendesak supaya Israel disingkirkan daripada menjadi ahli PBB selepas Republik itu mendalangi pelbagai siri kekejaman, termasuk menceroboh untuk mendirikan penempatan haram di wilayah Palestin dekat tebing barat. Yang ketiga, bekerjasama dengan negara-negara anggota bagi mempercepatkan pelaksanaan tindakan bersama untuk mencapai hasrat umat Islam sejagat. Dan yang keempat, meraihkan pelbagai pandangan daripada negara-negara Islam untuk mengatasi pergolakan dan peperangan yang berlaku. Penyelesaian isu Islamofobia, laporan tinjauan OIC ketiga mengenai Islamofobia sekitar Mei 2009 hingga April 2010. Negara Ireland pada 10 Julai 2009, Ireland telah meluluskan satu rang undang-undang di mana sesiapa yang mengkritik mana-mana agama dikenakan hukuman denda sehingga €25,000. Di Belanda, hukuman dijatuhkan kepada seseorang oleh pihak mahkamah di Belanda kerana menghina umat Islam. Di Perancis, mahkamah di Perancis mengharamkan risalah-risalah yang bertujuan untuk menyerang rancangan membina masjid. Di Denmark, mahkamah di Denmark telah mengenakan bayaran kepada seorang lelaki yang menggantung poster anti-Islam. Di New York, Jawatan Kuasa Pendidikan Majlis New York menyeru untuk menambah cuti Muslim iaitu Aidilfitri dan Aidiladha dalam kalender sekolah. Manakala di Amerika Syarikat, Presiden Obama telah menjanjikan permulaan baru kepada dunia Islam dan beliau telah mengeluarkan arahan untuk berhenti menggunakan konsep menghina Islam seperti war on terror. Jadi ini antara penyelesaian isu Islamofobia sekitar Mei 2009 hingga April 2010. Kita lihat secara kesimpulan bahawa Majlis Keselamatan PBB jika tidak mewakili 1.7 bilion umat Islam di dunia, maka ini adalah sesuatu yang tidak relevan. Tidak relevan kerana negara Islam masih bergantung kepada 5 kuasa dunia, Amerika, Rusia, China, Jerman, United Kingdom, bagi membawa suara umat Islam, selain mencari penyelesaian terhadap naratif keganasan yang terus dikaitkan dengan Islam. Oleh itu, keberkesanan dan peranan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dalam menyuarakan masalah dunia Islam mesti diperkukuh terlebih dahulu dengan memantau lebih teliti setiap keputusan yang diambil serta memastikan pelaksanaannya. Jadi ini antara kesimpulan yang dapat dibincangkan, dibahaskan serba sedikit. Semoga apa yang dibahaskan daripada kumpulan kami ini dapat diambil iktibar dan manfaat serta pengajaran daripadanya dan dapat kita hayati bersama insya-Allah. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.